Bertemu kita lagi sekali dalam kuliah online. Kita masih lagi dalam topik fungsi, iaitu kita masih membincangkan fungsi linear. Cuma kali ini saya akan memberi penjelasan apa yang dinamakan sebagai cerun bagi sesuatu fungsi. Okey, cerun bagi sesuatu fungsi iaitu simbol M bagi satu fungsi linear seperti bersama y sama dengan mx campur c, di mana m ialah nilai kecerunan. Bagi satu fungsi linear, nilai kecerunan adalah sama, nilai m adalah kekal di sepanjang fungsi tersebut. Dan untuk mendapatkan fungsi persamaan untuk mendapatkan cerun m, kita memerlukan dua set titik koordinat, iaitu kita perlukan nilai-nilai y2, y1, x2 dengan x1, iaitu m akan bersamaan dengan y2 tolak y1. y2 ialah nilai terkini tolak dengan nilai y yang lama. Begitu juga x2 ialah nilai terkini bagi x tolak dengan nilai x sebelumnya, iaitu x1. Dan dia juga dikenali sebagai perubahan x bagi perubahan y. Okey, seperti yang dinyatakan tadi, jika kita ada dua titik koordinat, iaitu titik koordinat x1, y1 dan x2 dan y2 bagi satu garis linear, maka kita boleh gunakan kedua-dua titik koordinat tersebut untuk mendapatkan nilai m ataupun nilai kecerunan bagi fungsi. Okey, contohnya kalau kita ada satu fungsi linear, iaitu y sama dengan mx campur c, iaitu y sama dengan negatif 2x campur 1, seperti yang ditunjukkan. Okey, bentuk bagi fungsi linear, dia adalah nilai m dia ialah negatif 2. Dia adalah satu fungsi yang mencurun ke bawah daripada kiri ke kanan. Okey, di manakah ukuran bagi nilai negatif 2 ni? Okey, nilai negatif 2, nilai m negatif 2 bermaksud cerun tersebut adalah fungsi tersebut bercerun negatif. Dan kita tahu tadi m sama dengan, seperti yang telah saya sebutkan tadi, m sama dengan perubahan y bahagi perubahan x dari segi formula. Dalam wajah, perubahan y dan perubahan x adalah seperti yang ditunjukkan oleh dua titik koordinat. Katalah saya ada titik koordinat 1, negatif 1, dan titik koordinat yang kedua ialah 3, negatif 5. Jadi perubahan y, kalau kita bergerak daripada titik koordinat yang pertama kepada titik koordinat yang kedua, katalah saya bergerak daripada titik koordinat yang pertama ialah di sini, katalah ini adalah titik A, kemudian saya bergerak ke titik B. Pergerakan daripada titik A ke titik B, kita lihat apa jadi pada nilai y. Nilai y adalah negatif 1, nilai y negatif 1 bergerak ke negatif 5, iaitu manakala nilai x berubah daripada 1 kepada 3. Jadi dalam contoh ini, kalau kita lihat dalam konteks nilai kecerunan, daripada titik A ke titik B, nilai y meningkat daripada negatif 1 ke negatif 5, iaitu y yang baru, y2 ialah negatif 5. Negatif 5 tolak dengan nilai y yang lama, iaitu negatif 1. Manakala nilai x, apa jadi pada nilai x? Kalau kita lihat, nilai x meningkat daripada 1 kepada 3, iaitu dalam konteks kecerunan dia adalah nilai yang baru 3 tolak dengan nilai x yang lama, iaitu 3 tolak 1. Dan bila kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat ini bersamaan dengan negatif 4/2 sama dengan negatif 2. Jadi nilai cerun bagi fungsi tersebut bersama dengan negatif 2. Kalau lihat pada bahagian bawah nota ini ada ditulis apa yang saya jelaskan tadi, iaitu apabila x berubah daripada 1 ke 3, y menurun daripada negatif 1 ke negatif 5 dengan menghasilkan nilai m sama dengan negatif 2, iaitu itu adalah nilai kecerunan. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai negatif 2? Kalau dilihat di sini, nilai kecerunan dia merujuk pada kadar puasa perubahan y terhadap x.
Jadi nilai negatif 2 bermaksud, kalau lihat pada ayat di sini, pada mana-mana dua titik pada garisan 2 tersebut, nisbahnya ialah negatif 2. Oleh itu, kecurunan garis ialah negatif 2. Ini bermakna bagi setiap satu unit perubahan ataupun tambahan dalam nilai X, nilai Y akan berkurangan sebanyak 2 unit. Dan garis tersebut menurun daripada kiri ke kanan. Nilai M sama dengan 2. Nilai M sama dengan 2 memberi maksud, dalam erti kata lain, sekiranya bagi setiap sekiranya X berlaku peningkatan ataupun berlaku perubahan dalam X banyak 1 unit, apa jadi pada Y? Y akan berubah sebanyak 2 unit. Dan tindak balas Y terhadap X adalah secara berlawanan, iaitu apabila pergerakan X ialah meningkat, nilai bagi Y akan menurun, dan nilai penurunan Y ialah sebanyak 2 unit. Begitu juga sebaliknya, apabila X turun, nilai Y akan meningkat sebanyak 2 unit bagi setiap 1 unit penurunan dalam nilai dalam nilai X. Okey, kalau lihat pada muka surat yang seterusnya, saya ada beri satu lagi contoh. Anda boleh rujuk contoh 1.7, iaitu kita ada 2 titik koordinat 3, 2 dan 6, 10, di mana dia menghasilkan nilai kecurunan sama dengan 8/3. Yang bermaksud bagi setiap satu unit peningkatan dalam X, nilai Y akan meningkat sebanyak 8/3 unit. Dan nilai-nilai kecurunan bagi fungsi linear, dia boleh mengambil nilai positif, nilai negatif seperti yang saya tunjukkan tadi. Dan selain daripada itu juga, nilai kecurunan juga boleh bernilai sifar ataupun tidak tertarif seperti yang ditunjukkan. Okey, bagi kes-kes yang ekstrim, contohnya seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.6, ada 2 kes. Iaitu kalau kita lihat, kita ada beberapa titik koordinat dan kita ada 2 garisan fungsi yang berwarna merah dan yang berwarna biru di situ. Okey, katalah saya labelkan titik-titik koordinat tersebut untuk memudahkan penjelasan. Katalah saya di sini saya ada titik A, saya letak titik A, titik B, titik C. Okay, jika kita bergerak daripada titik A ke titik B, daripada titik A ke titik B, lihat pada titik koordinat, apa yang berlaku? Nilai X tidak berubah, kekal X masih 2 kepada 2, iaitu nilai X masih kekal 2, manakala nilai Y berubah daripada 3 ke 4. Dan apabila kita kira nilai titik koordinat ataupun nilai kecurunan M, iaitu perubahan Y, kalau seperti yang disebut tadi, apa itu M? M ialah sama dengan perubahan Y bahagi perubahan X. Okay, kalau lihat dalam contoh ini, perubahan Y berubah daripada 3 ke 4, jadi perubahan Y sama dengan 1. Tetapi nilai X kekal 2. Jadi perubahan X akan sama dengan 0. 2 tolak 2 sama dengan 0. Dan apabila 1 kita bagikan dengan 0, kita akan dapat jawapan dia adalah tidak tertarif. Jadi bagi kes ini, apabila nilai X tidak berubah tetapi nilai Y berubah, kita akan dapat satu nilai kecurunan yang unik, iaitu nilai kecurunan dia tidak tertarif. Dan bagaimanakah bentuk fungsi dia? Bentuk fungsi adalah satu bentuk garisan yang menegak, dan dia selari dengan paksi paksi menegak Y. Seperti garisan yang berwarna merah ni, ada satu garisan yang menegak, dan fungsi tersebut kita hanya boleh tulis dalam bentuk X sama dengan 2, di mana pada mana-mana titik di atas fungsi tersebut, yang saya plotkan ni, nilai X masih sama, iaitu nilai X sama dengan sama dengan 2, dan nilai Y akan berubah. Dalam konteks yang begini, nilai fungsi tersebut kita akan tulis sebagai X sama dengan 2, dan nilai kecurunan dia adalah tidak tertarif. Okey, bagi kes yang lain pula, katalah saya bergerak daripada titik B ke titik C. Mana titik B B ke C. Apa yang berlaku pada nilai X? Nilai X meningkat daripada 2 kepada 7, manakala nilai Y tidak berubah daripada 4 kepada 4. Dan apabila kita kira nilai kecurunan dia, M sama dengan perubahan Y 4 tolak 4 sama dengan 0, nilai Y tidak berubah. Tetapi nilai X berubah daripada 2 ke 7, jadi perubahan dia sama dengan 5. Dan bila kita selesaikan, perubahan Y sama dengan 0 bagi dengan perubahan X sama dengan 5, nilai curun sama dengan 0.
Iaitu ini menunjukkan apabila cerun sama dengan kosong, walaupun nilai X berubah daripada 2 kepada 7, nilai Y tidak berubah. Dan fungsi tersebut kita akan tulis dalam bentuk Y sama dengan 4. Dan kalau kita lihat pada fungsi linear, Y sama dengan MX campur C, apabila M sama dengan kosong, kita akan dapat jika M sama dengan kosong, Y akan sama dengan C. C ialah pintasan dipaksi Y, iaitu di sini Y sama dengan 4. Jadi dia akan menjadi satu fungsi Y sama dengan C. Jadi kes ni Y sama dengan 4. Okey, ini apabila kes M sama dengan kosong, fungsi tersebut tidak dikenali sebagai fungsi linear, tapi dikenali sebagai fungsi malar ataupun fungsi konstan. Itu apabila cerun dia sama dengan kosong. Jadi bahagian ini menunjukkan dua kes kecerunan yang ekstrim, iaitu apabila cerun tidak tarif dan apabila cerun sama dengan kosong. Manakala bagi nilai-nilai cerun yang lain, iaitu rujuk muka surat 16, okey, bentuk-bentuk cerun yang lain, cerun yang bernilai positif dan juga negatif. Dan contoh ni apabila M sama dengan, ini ada contoh M sama dengan 3, M sama dengan 1 dan M sama dengan 0.5. Iaitu apabila tiga ni adalah nilai cerun yang positif, tetapi nilai positif yang berbeza-beza. Iaitu daripada M sama dengan 3, apa jadi kalau nilai cerun dia semakin mengecil, daripada 3 positif 3 kepada positif 5. Kalau anda lihat, bentuk fungsi normal akan menjadi semakin landai. Dan begitu juga kalau kita lihat bagi kes-kes cerun yang cerun yang positif, cerun yang negatif, daripada negatif 3 dia menjadi negatif 1 dan dia menjadi negatif 0.5. Kalau kita plotkan fungsi tersebut, dia akan bergerak seperti ini, iaitu fungsi tersebut akan menjadi semakin landai. Jadi ini menunjukkan apabila nilai cerun tersebut semakin mengecil, apabila nilai cerun tersebut semakin mengecil, pada dia positif, M positif, dan nilai dia semakin positif semakin kecil, cerun tersebut akan menjadi semakin landai. Apabila nilai cerun dia M semakin besar, positif dia semakin besar, cerun tersebut akan menjadi semakin curam. Dan begitu juga apabila cerun dia negatif, semakin kecil nilai negatif dia, cerun tersebut akan menjadi semakin curam dan sebaliknya. Okey, ini saja bahagian untuk kecerunan. Kita jumpa lagi dalam bahagian yang lain pula. Okay, sekian, terima kasih.